Wow. Okay. Lauk dekat tengah. Siapa? Okey, sedap. Sedap. Saya makan nasi panggang ayam tadi. Hari ni saya tak masak, saya just dapat beli daripada orang. Okey, video kali ni tak ada eksperimen ataupun DIY, tapi saya nak share satu benda. Kerajaan Malaysia baru saja umumkan yang diorang akan spend 250 bilion. Boleh kata kerajaan sponsor kita hidup selama 2 bulan untuk kita hidup freely dalam rumah je. Dan bulan-bulan seterusnya akan dipermudahkan urusan kita. Jadi agak tenang sikit sekarang kan. Kita just duduk rumah. Tapi ingat, kita kena usahakan sesuatu. Sesuatu tu adalah kita kena usahakan sesuatu yang akan beri kesan positif pada ekonomi Malaysia selepas masalah yang kita kena sampai lockdown sekarang ni kan. Jadi macam mana kita nak improve kita punya ekonomi Malaysia lepas ni? Jadi dalam masa sebulan kita kena lockdown ni, ataupun mungkin dianjakkan sampai ke bulan Ramadan, kita tak tahu. Improve skill kita. Kalau kita usahawan, improve skill-skill yang diperlukan untuk usahawan. Kalau buat bisnes, kita kena pastikan bisnes kita ada website, ada proper media sosial. Kita kena tahu macam mana nak brandingkan kita punya bisnes tu. Kita kena fikir macam mana kita nak improve kita punya produk. Semua tu kita kena improve kan. Tambah skill-skill yang diperlukan. Pengetahuan untuk buat website, skill design, content marketing, macam mana nak produce video, macam mana nak buat grafik, nak buat post-post grafik untuk media sosial. Macam-macam skill tu. Sebab kalau tanya saya, orang kat Malaysia ni banyak yang masih lagi skill untuk internet tu tak berapa nak strong lagi. Banyak yang agak lapuk. Kalau kita tengok website-website orang yang jual produk sekarang, masih lagi yang style memanjang sampai ke bawah, tulisan saja penuh berterabur, tak menarik kan. Dalam handphone pun tak optimize. Contoh, benda-benda tu kena improve. Kita kena bersedia untuk naikkan ekonomi kita selepas kita punya tempoh lockdown ni. Kita kena tambah pengetahuan kita sebanyak mungkin. Belajar saja sebarang benda yang agak-agak akan memberi kesan kepada kualiti kerja kita. Tadi saya ada cerita pasal orang bisnes. Kalau orang yang bekerja lain yang bukan bisnes, contohnya kerja kerajaan ke, jadi kerani ke apa, improve skill kita. Skill, contohnya skill seperti kemahiran Photoshop. Sebelum ni mungkin kita tak tahu macam mana nak edit gambar. Belajar edit gambar. Sebab edit gambar itu memberi kesan kepada kualiti kerja kita. Sebab kita dalam kerja kita, kita buat report, kita kena present dekat orang kan. Benda-benda tu, skill tu diperlukan. Contohnya skill gambar gitu, penghasilan gambar, edit gambar tu. Untuk kita buat presentation, perlukan gambar yang berkualiti supaya orang mudah faham. Bila presentation kita berkualiti, kita mudah nak sampai maklumat pada orang lain. Jadi skill-skill ni membantu sebenarnya. Kita rasa macam kecil, tapi sebenarnya kalau ramai yang improve skill tu, gerak kerja kita secara overall akan berubah, akan improve, for sure. Ini semua akan beri kesan kepada kita punya ekonomi. Walaupun kita rasa kita buat tu, improvement tu kita buat, aku just improve skill editing gambar sikit je, akan bagi kesan. Sebab dia kalau accumulate semua kan, kita accumulate semua rakyat Malaysia dah improve skill macam-macam bidang, sebab setiap bidang ada skill yang berbeza. Bila kita accumulate kan, kita himpunkan semua, memang dia akan bagi kesan kepada ekonomi. Untuk orang bisnes, satu lagi jangan terlalu fokus pada produk-produk yang viral. Utamakan produk yang menjadi keperluan orang Malaysia. Produk kecantikan, terlalu banyak sangat lambakan produk kecantikan kat Malaysia. So sekarang kalau kita tengok dah lockdown kan macam ni, produk kecantikan tu kita nak guna ke? No, tak. Tengok, kita terpaksa banyak import face mask daripada China. Nampak? China untung. Kita tak produce banyak sangat face mask. Kita limited. So terpaksa lah kita import daripada China. Kalau kita ada modal nak buat bisnes, buat benda-benda macam tu. Buat produk-produk yang menjadi keperluan. Bukan produk-produk yang dia nak mencantikkan, spend sampai ratus ribu nak buat cafe hipster. No, buat apa banyak-banyak benda macam tu. Antara contoh bisnes yang kita boleh buat seperti tanam sayur-sayuran. Buat bisnes based on sayur. Kita tanam sayur, ataupun kita buat sistem di mana kita mengajar orang macam mana nak tanam sayur sendiri. Kita sediakan kit untuk orang bercucuk tanam sendiri di rumah. Ajar diorang guide macam mana, buat website proper, macam mana kalau guna produk dia ni, macam mana untuk pastikan tanaman-tanaman tu hidup dengan subur. Sebab kebanyakan orang nak tanam pokok ni risau pokok mati.
Tak ada knowledge tu. Jadi kita boleh ceburi bidang tanaman macam tu. Bukan setakat je tanam sayur, jual sayur je. Dia tak, kita boleh variasikan kita punya source of income walaupun satu channel, walaupun satu niche. Niche dia sayur saja, kita boleh kembangkan macam-macam. Coaching sayur pun boleh. Macam-macam boleh. Fokus pada benda tu sebab benda ni semua akan membantu kita pada masa depan. Andai kata berlaku lagi benda yang darurat yang lebih teruk dan ni. Ini tak teruk sangat. Andai kata kalau kita kena lockdown yang betul-betul kena lockdown sampai elektrik tak ada, sampai air bersih pun tak ada. Itu lagilah. Jadi kena tambah ilmu dan buat bisnes yang niche dia benda yang menjadi keperluan. Peternakan, tanam ikan kat rumah, cara-cara ternak ayam kat rumah, dalam reban sendiri, mini reban untuk kita sendiri saja. Lagi bagus kalau kita set up bisnes, di mana bisnes tu bukan sahaja memenuhi keperluan orang Malaysia, tapi kita boleh produce barang yang untuk dieksport ke luar negara. Bila kita berbelanja dalam negara, membolehkan negara kita self-sustain, boleh hidup dengan sendirinya. Dan bila kita boleh eksport barang keluar, kita akan tambahkan kita punya ekonomi. Kita akan naikkan ekonomi kita dengan cara itu. Jadi fokus tambah skill dalam masa kita lockdown ni, duduk dalam rumah ni. Fokus untuk tambahkan skill kita. Ready untuk gunakan ilmu yang kita belajar masa lockdown ni, dan gunakan dia selepas habis tempoh lockdown, supaya negara kita, ekonomi kita boleh naik balik. Lagi cepat kita naik, lagi bagus. Dan kurangkan bisnes yang menjadi kehendak. Buat bisnes yang produce barang-barang yang menjadi keperluan dan boleh dieksport ke luar negara. Itu saja. Satu lagi. Jangan lupa support bisnes lokal. Kalau kenal-kenal orang yang jual produk sekitar kita kan, beli produk diorang. Sebab benda itu membuatkan duit kita bergerak dalam negara. Barulah kita boleh stabil ekonomi kita. Satu lagi. Nasi yang saya makan tadi tu namanya nasi panggang ayam. Rasa dia sedap dan dia boleh cover penghantaran pada sekitar Putrajaya. Kalau luar daripada Putrajaya kena bayar lebih sikit lah, untuk mungkin dia orang guna Lalamove ke apa kan. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat. Jangan lupa subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum.